Maybe I'm not pretty, maybe I'm just fine. Okay. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, actually hari ni kita akan sambung belajar untuk 5.4 Kesan Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay, so pada akhir pembelajaran ni, kamu akan dapat menilailah kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay, kalau kita ingat balik, sebelum Persekutuan Tanah Melayu ataupun PTM 1948, wujudnya Malayan Union, yang mana Malayan Union sangat ditentang dan dibantah oleh penduduk-penduduk Melayu dan juga Raja Melayu. Bila mereka membantah Melayu ini, so wujudlah Persekutuan Tanah Melayu 1948. So kita tengok, bila wujudnya PTM 1948 ni, apa kesan penubuhan PTM 1948 tu? Kalau tengok buku teks pun, kamu boleh tengok muka surat 136 dan 137. Ini sahaja kita nak belajar ini. So, sikit je. Kesan penubuhan PTM 1948, kita ada 4 kesan. Yang pertama, mengembalikan kedudukan Raja Melayu. Yang kedua, buka ruang kewarganegaraan. Yang ketiga, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Dan yang keempat, mewujudkan kerjasama kaum. Kita tengok satu-satu. Okey, jom. Okey, kesan penubuhan PTM 1948 yang pertama, mengembalikan kedudukan Raja Melayu. Okey, so kalau kamu perasan, masa Melayu Union 1946 yang diperkenalkan oleh British tu, yang dia punya governor nama Sir Edward Jane tu, okey. Masa Melayu Union diperkenalkan, Raja-Raja Melayu hanya berkuasa dalam adat istiadat dan juga agama Islam sahaja. Dia tak ada kuasa dalam perundangan pentadbiran. So kat sinilah mereka membantah dan mereka minta untuk wujudkan PTM, yang mana dalam PTM 1948 ni dia mengembalikan kedudukan Raja Melayu. So tengok nombor 1 punya bullet. Okey, PTM 1948 mengembalikan kuasa Raja Melayu semula. So dapatlah kuasa dia balik. Okey, so dalam PTM juga wujudnya Majlis Raja-Raja diwujudkan melalui peruntukan perjanjian PTM 1948. Kalau kamu ingat, kita ada belajar sebelum ni ciri-ciri PTM. So ada dia kata Majlis Raja-Raja diwujudkan. So wujudlah Majlis Raja-Raja. Siapa yang ada dalam Majlis Raja-Raja tu? Okey, dalam Majlis Raja-Raja tu dia terdiri daripada 9 orang Raja Melayu yang dipengerusikan oleh salah seorang daripada 9 ni lah, gile-gile. Okey, makin nampak ni. Majlis ni dipengerusikan oleh seorang daripada Raja-Raja Melayu. So, seorang daripada 9 Raja Melayu tu. Tak termasuk British, tak ada langsung dalam Majlis Raja-Raja. Okey, main mana negeri 9 ni? 9 orang Raja Melayu ni negeri mana? So, kita ada 9 orang Raja Melayu. So, daripada 9 negeri. Macam mana 9 negeri? 4 negeri-negeri Melayu bersekutu, NNMB. Dan 5 negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, NNMTB. Okey, kena ingat 4 negeri Melayu bersekutu tu apa? Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Yang satu lagi, 5 negeri Melayu tidak bersekutu tu siapa? So, selain daripada 4 tadilah. Okey, Perlis, Kedah, Johor, Kelantan, Terengganu. So, 5. So, 5 campur 4, 9. Okey, next. Pesuruhjaya tinggi memastikan raja perlu dirujuk terhadap perkara dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Okey. Untungnya PTM 1948 ni, so dia mengembalikan kuasa raja kan. So Pesuruhjaya tinggi, kalau ingat siapa Pesuruhjaya tinggi, dia adalah menggantikan gubernur. Maksudnya kalau Melayu Union paling tinggi nama dia gubernur. Tapi PTM paling tinggi orang dia kita bagi nama Pesuruhjaya tinggi. So masa ni lah, masa PTM ni lah, Pesuruhjaya tinggi ni kata, okey, apa-apa nak buat, raja perlu dirujuk dulu. Okey, raja perlu dirujuk dan raja perlu tahulah, maksudnya raja tu ambil part juga dalam pentadbiran, dalam perundangan. So ini yang bagusnya lah, mengembalikan kedudukan Raja Melayu. Okey, yang kedua, membuka ruang kewarganegaraan. Okey, penubuhan PTM 1948 membuka ruang kepada orang bukan Melayu menjadi warga negara. So orang bukan Melayu boleh jadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Caranya apa? So, kita tengoklah balik yang kewarganegaraan kita belajar itu. So, kita ada 2 cara, iaitu kewarganegaraan ni boleh diperolehi secara kuat kuasa undang-undang, yang mana kita belajar mengikut prinsip jus soli kan, terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British. Okey, lagi kewarganegaraan secara pendaftaran. Yang mana mereka yang lahir dalam Persekutuan Melayu yang bermasa tautin 15 tahun dah tu boleh mohon untuk jadi warga negara. So ini peluang kepada orang bukan Melayu untuk mohon ataupun untuk jadi warga negara. Okey, yang seterusnya, orang Melayu diiktiraf sebagai penduduk asal. So orang Melayu yang duduk di Persekutuan Tanah Melayu pada masa tu diiktiraf sebagai penduduk asal
tanah Melayu. Dan bila dia penduduk asal, so dia diberikan kedudukan yang istimewa lebih sedikit daripada orang bukan Melayu yang baru memohon jadi warga negara. Okey, yang seterusnya ketiga, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Okey, yang ini sambungan tadi lah kan. Nampak tak yang bulat yang dekat muka ruang ni, dia ada orang Melayu diiktiraf sebagai penduduk asal, diberi kedudukan istimewa kan. Okey, tu sambung dia punya. Menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Pembentukan PTM 1988 mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Okey, pertama dia ada kata kedudukan istimewa. Dia iktiraf kedudukan istimewa orang Melayu. Istimewa dari segi apa? Dia bukannya istimewa macam semua benda nak bagi kat orang Melayu je. Tak. Dia istimewa ni contohnya kalau dari segi tanah rezab. So, ada tanah yang diperuntukkan hanya khas untuk orang Melayu. Kita panggil tanah rezab untuk orang Melayu. Tanah tu tak boleh dijual kepada kaum lain. Sebab apa? Sebab dia itu hanya rezab untuk Melayu. Okey, tapi bukan bermakna orang bukan Melayu tak ada tanah lain. Ada, contohnya Contohnya macam Gatri. Contohnya macam Saim Dabi. So itu ada tanah yang diberi kepada orang bukan Melayu. Dia orang buat besar kan. So maksudnya ada kota tertentu. Okey, contoh dari segi pendidikan. Nak masuk universiti ni, okey, ada kota tertentu. Contohnya 20% daripada 20% daripada intake pengambilan student tu mestilah daripada orang Melayu. Dan 80 lagi boleh campur-campur bangsa lain. Macam itulah contoh. Okey, so selain daripada kedudukan istimewa orang Melayu, dia juga kena jaga kepentingan sah kaum lain. Sebab tu kena seimbang. Maksudnya sebab tu kena ada timbal balik. Selain daripada jaga orang Melayu, kena jaga juga kaum-kaum lain. Okey. Yang keempat terakhir, sikit saja hari ini, mewujudkan kerjasama kaum. Okey, kalau pembahasan masa wujudnya Malay Union ditubuhkan, diperkenalkan oleh British, sangat banyak bantahan yang dikeluarkan. So, bila bantahan yang dibuat, maksudnya mereka membantah Malay Union. So, kat sinilah bila membantah tu lah mereka mula bersatu padu untuk lawan, tak nak Malay Union. So, kat situlah berlaku kerjasama antara kaum, bermuafakat menolak Malay Union dan mereka nak tubuhkan PTM 1948. Okey, so kerjasama kaum tu penting untuk memupuk perpaduan. Bila bersatu padu, baru negara akan kuat. So, bila kuat, barulah British akan tunduk. Maksudnya British akan ikutlah, kita nak Malay Union, okay, kita bincang-bincang buat PTM 1948. Okey, PTM 1948 membuka jalan ke arah perpaduan dan kerjasama antara kaum melalui penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum iaitu CLC. Okey, kat sini bila lepas Malay Union yang kita bantah-bantah semua tu kan, so wujudlah Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum iaitu CLC, yang mana CLC mewujudkan perpaduan antara pemimpin-pemimpin pelbagai kaum. Maksudnya Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum ni mewujudkan perpaduan antara pemimpin-pemimpin dan juga ahli-ahli dia lah. So antara kaum tu terjalin, ada berlaku kerjasama. So ini yang penting dia. Sebab tu dia kata PTM 1948 ni buka jalan ke arah perpaduan. Okey, kebanyakan cadangan CLC dimasukkan dalam usul perundangan yang diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, yang ini dia just bagi tahu apa yang dicadangkan oleh Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum ni dimasukkan dalam Majlis Perundangan. Okey, kena ingat Majlis Perundangan tu terdiri daripada siapa? Majlis Perundangan Persekutuan terdiri daripada pelbagai kaum. Kalau kamu ingat lagi ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu, bahagian pentadbiran kan dia ada kata ada dua majlis kan, Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan ditubuhkan untuk apa? Bantu Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, kalau Majlis Mesyuarat Persekutuan yang itu terdiri daripada ahli rasmi dengan ahli tak rasmi. So kat sini dia beritahu Majlis Perundangan Persekutuan yang ini terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, so last sekali PTM 1948 merintis pembentukan perlembagaan PTM 1957 yang merdeka. Okey, bila kita nak merdeka, kita perlukan perlembagaan. Maksudnya undang-undang perlu dibuat. So, PTM 1948 inilah yang menjadi asas ataupun menjadi perintis kepada PTM 1957. Paling senang cakap asas lah. So, PTM 1948 menjadi asas kepada perlembagaan yang dibuat dalam PTM 1957 yang merdeka tu. Okey, so cikgu ulang secara kesimpulan dia. Kesan penubuhan PTM 1948 ada 4. Mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu, buka ruang kewarganegaraan,
jaga kedudukan istimewa orang Melayu. Dan yang keempat, mewujudkan kerjasama antara kaum. Okey, itu sahaja untuk hari ini cikgu rasa. Yes, itu sahaja untuk hari ini. So, sikit sahaja cikgu harap kamu boleh faham. Dan jangan lupa buat kuis yang cikgu akan bagi. Okey? Okey, bye-bye.